Sekali. Hai, Assalamualaikum, nama aku Danish. Selamat datang ke channel Danish Bags. Untuk video kali ni, kita nak dalam fasa PKPB, especially siapa-siapa yang duduk dekat negeri Selangor Darul Essential. So dalam masa-masa macam ni, kita pun tak boleh nak kayu basikal, kita pun dah tak boleh nak berada dekat luar, outdoor apa semua kan. Jadi sebagai merakyat yang bertanggungjawab kan, jadi aku tengok sekarang ni ramailah rakyat yang bertanggungjawab yang tanya nak beli roller ke nak beli trainer. Jadi untuk video kali ni kita akan bincang sedikit lah mana satu yang lebih baik dan mana satu yang lebih tak baik lah. Sebab dua-dua ni dia ada baik buruk dia sendiri. Jadi kalau nak train untuk ni, korang ada dia yang ni. Kalau kau nak train untuk ni, korang ada benda ni. Okay, basically kita ada dua jenis untuk indoor trainer. Yang pertama, kita ada trainer, static trainer yang kita letak je basikal tu, lepas kita ingatkan kayu. Dan lagi satu, kita ada roller. Roller ni yang korang nampak dia ada roller 3 roll tu kan, silinder tu kan, dekat dalam satu set tu kan. So itu dia lebih kepada korang punya fokus lah. Jadi untuk video kali ni aku nak berbincang dia punya baik buruk untuk roller dan juga trainer ni lah. Okey, baiklah. Dan lagi satu, trainer ni pula dia ada dua jenis. Yang pertama adalah dumb trainer ataupun trainer-trainer yang biasa, normal trainer, basic trainer. Dan lagi satu, dia ada juga yang smart trainer. Smart trainer ni dia dilengkapi dengan power meter, dia dilengkapi dengan speed, apa benda semua tu, kau boleh connect dengan kau punya Zwift lah, phone lah, apa semua tu dengan korang punya trainer tu sahaja. Korang tak perlukan sensor-sensor lain. Tapi kalau korang guna dumb trainer ni, korang kena tambah sensor itulah, sensor ni lah. So dia complicated sikit lah. Jadi kalau kau nak senang, beli je smart trainer lah. Cuma harga dia berbeza sedikit. Okey, baiklah. Yang pertama sekali aku nak cerita pasal trainer. Apakah kebaikan dan juga keburukan trainer? Yang pertama sekali, trainer ni dia lebih best untuk kita buat hard effort, sama ada on saddle ataupun off saddle. Dan kenapa dia lebih best? Sebab dia statik lah. So kita letak je basikal kita, kita tinggal kayuh je. So tak ada masalah lah kat situ. Jadi kalau kita off saddle ke, dia tak kita rasa nak jatuh ke apa ke, tak ada. Dan dia lebih best lah untuk kita buat hard effort. Dan seterusnya, dia datangkan dengan lebih senang untuk kita connect dengan kita punya software ataupun application ataupun kita punya device. Sebab apa? Sebab kebiasaannya trainer ni ataupun especially smart trainer lah, dia datang dengan function-function yang lebih banyak, connectivity yang lebih banyak. Ada yang support ANT+, ada yang support Bluetooth. So kita boleh connect dengan lebih senang kepada kita punya software dan juga kita punya device tadi. Okey, dan seterusnya aku rasa untuk trainer ni dia rasa yang lebih realistik. Sebab apa? Sebab kebanyakan trainer dia datang dengan resistant. So kita boleh adjust lah, kita nak rasa yang macam mana, kita nak ada berat ke, kita nak ada ringan ke. Kalau kita tengok dari segi smart trainer pula, smart trainer pula dia datang dengan resistant yang bergantung dengan kita punya app lah. So dia boleh adjust kita punya resistant. Kalau contohnya kita tengok kita tengah naik bukit kan dalam Zwift tu kan, so dia akan rasakan kita punya basikal kayuh tu lebih berat lah, apa semua dia akan datang dengan resistant. Tapi ini tak ada dekat roller. Biasanya roller dia tak adalah resistant macam ni. Okey, dan sebenarnya kalau untuk dia punya kekurangan, bagi aku smart trainer ni ataupun smart trainer ni dia tak betulkan kita punya pedaling form. Sebab kita tinggal naik dan kita kayuh sahaja. So kita nak tahu kita punya pedaling form tu betul ke tak ke, kita macam agak susah sikit lah. Melainkan kalau korang memang betul-betul nak tengok, kita nak kena betulkan pedaling form, so korang bolehlah adjust benda tu. Tapi dia tak akan jadi dengan sendirinya. Okey, dan seterusnya pula harga dia memang aku boleh kata harga dia memang agak mahal lah daripada roller. Sebab roller ni dia sangat-sangat basic. Tapi kalau untuk trainer ni dia agak complicated sikit lah dia punya build tu. So kalau harga dia mahal pun kita tak boleh nak bising lah. Itu je. Lepas tu dia juga ada certain frame ataupun certain sistem braking yang dia tak support lah. Contoh macam ada trainer yang dia tak support through axle punya sistem. So korang kalau nak beli trainer ni, korang kena tengok betul-betul lah yang dia boleh support ke tak korang punya basikal tu. Okey, dan sebenarnya kita tengok pula kat roller. Roller ni apa pula dia punya kebaikan dan apa pula dia punya kekurangan. So yang pertama sekali, roller ni dia membantu kita untuk betulkan kita punya pedaling form. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita kayuh roller ni, memang kita kalau pedaling form tu salah, memang kita akan rasa macam tak stabil lah.
So kalau kita nak stabil atas basikal, memang kita kena betulkan kita punya pedaling form tu lah. Dan sebenarnya untuk roller ni pula, dia bantu kita untuk fokus lah. Fokus dari segi fizikal dan juga kita punya mental. Sebab apa? Sebab apa aku cakap macam ni? Kalau kita atas roller, dia bukan macam trainer. Trainer kita letak je basikal kita, tinggi kita kayu. Basikal tu dia tak ada tombang apa semua kan. Tapi kalau kita duduk di atas roller, kita kena tahu yang kita ni memang atas roller, kita atas basikal. So kalau korang nak sentiasa tegak, korang kena sentiasa kayu, dan juga korang kena sentiasa rasa yang aku ada atas basikal. So kalau korang macam melalut-lalut sikit, dia agak hilang lah korang punya stability tu lah. Bagi aku itulah, aku boleh kata ni kebaikan roller lah, sebab dia bantu kita untuk rasa yang lebih stabil lah. Kita rasa lebih fokus lah, macam tu lah lebih kurang kan. Okay, dan sebenarnya pula bagi aku roller ni dia memang sangat-sangat senang untuk kita set up. Sangat-sangat senang set up, sangat-sangat senang untuk kita simpan. Sebab biasanya roller ni ada yang letak dalam bag apa semua kan. Roller ni kecil lah, aku rasa besar-besar ni kot. Besar-besar ni. Macam ni. Kecil je. So kalau kau nak simpan dalam almari ke apa ke, memang tak ada masalah. Memang dia kecil je. Lepas tu nak simpan pun memang senang. Dan yang paling best adalah dari segi harga. Kita tahu lah sekarang ni kalau kita nak cakap murah ke, nak cakap mahal ke, bagi aku itu memang agak subjektif lah. Tapi bagi aku, untuk roller ni kebiasaannya dia memang akan lebih murah lagi daripada kita beli trainer. Okey, tapi apa pula keburukan ataupun kekurangan untuk roller ni? Kekurangan dia yang pertama adalah kita susah sikit lah untuk buat hard effort, especially untuk kita off saddle lah. Bagi aku kalau kita duduk atas roller ni, kita nak off saddle tu memang agak rasa macam kurang stabil sikit lah. So tak apa-apa best. Itu je lah. Dan seterusnya korang kena belajar dulu untuk naik roller ni. Roller ni dia rasa macam aku cakap tadi, korang kena dapatkan fokus. Jadi untuk roller ni korang kena belajar dulu naik roller dulu. First time, second time tu memang korang akan rasa macam gayat sikit. Tapi dah kalau korang dah biasa naik, korang akan rasa macam oh okey je, biasa, tak ada masalah pun. Kalau korang nak tengok orang-orang yang jatuh roller ke apa ke, korang boleh tengok kat YouTube banyak video orang yang jatuh kat roller lah. Itu menunjukkan yang sebenarnya roller ni memang korang kena belajar dulu lah untuk naik dia. Tak berbanting dengan trainer yang korang boleh letak je, lepas tu korang boleh kayu. Okey. Dan yang terakhir untuk kekurangan roller ni pula, dia tiada resistance. So kalau kau kayu keras macam mana pun, dia tetap rasa sama je lah. Dia rasa macam statik ke, rasa macam oh macam ni je, macam ni je dia boleh pergi. So korang tak ada rasa yang realistik dia tu, yang kalau korang naik bukit ke korang rasa beza ke, tak ada. Dia tak ada lah, roller ni tak ada lah. Kebiasaan roller yang kita tengok memang tak ada lah. Tapi ada juga setengah roller yang harga dia memang mahal tu, memang ada yang dia boleh adjust dia punya resistance apa semua. Tapi bagi aku itu dah lebih kurang harga dengan smart trainer. Lebih baik korang beli je smart trainer kalau macam tu. Ok, baiklah, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni manfaat, ataupun korang rasa video ni berguna untuk korang, ataupun korang nak share kepada kawan-kawan korang, korang boleh tekan button like, share, komen dan juga subscribe. Dan kalau korang rasa korang nak tahu video-video baru daripada aku, korang juga boleh tekan button loceng dekat bawah tu, supaya korang dapat notification daripada aku punya channel lah, andai kata aku buat video baru. Ok, dan kalau korang rasa macam ada benda Mamat ni salah kan, benda pop-pop kat atas ni kan, tak betul atau tidak kan, korang boleh juga tekan komen lah, tapi komen yang murni-murni lah. So kita boleh exchange kita punya pendapat lah dalam tu. Ok, dan untuk tempoh PKP sekarang ni, aku doakan korang sentiasa dalam keadaan sihat, dan juga aku doakan korang sentiasa dalam dimurahkan rezeki apa semua. So kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum.